Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bertemu lagi dalam satu program iaitu Bicara Buku Iqra, anjuran Masjid Datuk Kana Petra dengan kerjasama Kelab Buku Nilai dan Ilhams Book. InsyaAllah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Furqan Abdullah yang merupakan panel kita pada hari ini iaitu penterjemah buku Islam Agama Rahmah Menanggapi Toleransi, Terorisme dan Demonstrasi. Alhamdulillah, tak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita mulakan kita punya sesi perbincangan ataupun sesi dialog pada malam yang baik ini, insya-Allah saya minta kerjasama tuan-tuan, penonton, pendengar sekalian untuk sama-sama kita share dan like Facebook Masjid Datuk Kana Petra, Kelab Buku Nilai dan Ilhams Book agar lebih ramai lagi yang dapat manfaat pada malam ini, insya-Allah. Jadi saya buka majlis kita pada malam yang baik ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz kita boleh mula ya Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Clear Okey, alhamdulillah clear Ustaz, jelas. Okay, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk makluman sekalian, pada malam ni kita akan membincangkan atau mengupas, membedah buku Islam Agama Rahmah Menanggapi Toleransi, Terorisme dan Demonstrasi, yang mana buku ini diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Furqan Abdullah, iaitu yang bersama-sama kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, saya sukalah, saya suka sangat-sangat baca terjemahan daripada Al-Fadhil Ustaz kan. Okey, sebelum kita mulakan ni, mungkin lepas ni sebelum Ustaz jawab soalan-soalan yang dikemukakan, bolehlah Ustaz ta'aruf sikitlah, perkenalkan diri Ustaz sikitlah, insya-Allah. Okey, Ustaz, buku ini asalnya ialah dalam bahasa Arab ya, seperti yang saya bacalah, dalam bahasa Arab. Jadi bukanlah satu benda yang mudah untuk kita nak menterjemahkan sesuatu yang daripada bahasa Arab nak dijadikan ke dalam bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi apakah yang menyebabkan ataupun apa inspirasi Al-Fadhil Ustaz yang menyebabkan Ustaz tertarik untuk menterjemahkan buku ini? Banyak lagi kitab-kitab buku-buku di dalam bahasa Arab, tapi Al-Fadhil Ustaz Furqan memilih buku ini untuk diterjemahkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saya ucap terima kasih kepada moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustaqim ya. Saya difahamkan Ustaz Mustaqim ni Bilal di Masjid Nilai di Masjid Kelana Petra ya. Alhamdulillah. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid terutama sekali yang menganjurkan sesi bedah buku ini, dan juga tak dilupakan kepada pihak penerbit Ilham Books yang mana saya mengenali secara peribadi dan juga secara profesionalnya. Saya mengenali Ilham Books ni sudah lama, alhamdulillah, dan memang sejak tahun 2014-15 macam tu, alhamdulillah saya kerap berjumpa dengan salah seorang antara penggerak lah di dalam Ilham Books tu sendiri, iaitu Encik Muhammad Jalaluddin. Itu memang kalau orang yang biasa dengan Ilham Books ni memang kenal lah beliau. Jadi alhamdulillah, sebenarnya buku ini dia bukan buku sebenarnya.
sebelum tu tadi Ustaz Mustaqim minta ta'aruf sikit ya. Ya, Kalau ta'aruf tak ada, kita ta'aruf secara ringkas sajalah ya. Saya insyaAllah. Muhammad Furqan bin Abdullah, sekarang bertugas di Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Mulia Persekutuan Kuala Lumpur. Sudah berkahwin Alhamdulillah dan sekarang menetap di Bandar Ainsdale, Negeri Sembilan. Kalau daripada sini ke Nilai tu dalam 5 minit je kalau bawa laju lah. Kalau kita bawa secara biasa, secara ikut peraturannya dalam 10 ke 15 minit juga jadi InsyaAllah. memang tak jauh lah kita Ilham Nilai dengan Ainsdale ni. Yes, then. Jadi sebelum saya mulakan sebenarnya kalau kata hari ni sesi bedah buku, kita taklah nak melihat satu persatu isi kandungan ataupun intipati buku terjemahan ni, tetapi mungkin sedikit kita katakan teaser lah untuk kita boleh mengenali sedikit sebanyak ataupun kita memahami apa idea-idea yang disampaikan di dalam buku terjemahan ini. Baik, sebelum tu sebenarnya Islam Agama Rahmah ni merupakan himpunan ketah kerja dan juga khutbah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdari, ataupun saya biasa dengar ulama ataupun masyayikh menyebut yang dan beliau Syekh sendiri menyatakan bahawa nama beliau ini disebahkan kepada satu perkampungan di Iraq. Beliau ni berasal daripada Iraq, dari Kurdistan, dari kita katakan keturunan Kurdistan, di mana satu perkampungan yang dinamakan sebagai Al-Qarahdari, Qarahdari. Dan kalau kita lihat dalam buku ni pun kat depan tu dengan betul lah tulis sebagai Ali Muhyiddin Al-Qarahdari. Nanti kita akan tengok sedikit pengenalan mengenai Syekh ni. Dan sebenarnya buku ini merupakan himpunan ketah kerja yang dibentangkan oleh Syekh sendiri dalam beberapa seminar, dan juga ada dalam pendahuluan tu saya terjemahkan Islam Agama Rahmah tu merupakan khutbah Jumaat yang Syekh sampaikan di salah sebuah masjid di Doha, Qatar. Beliau ni sekarang ni berada di Qatar, dan kita sedia maklum, dan mungkin bagi siapa yang belum mengenali ataupun tidak familiar dengan beliau ni, beliau merupakan setiausaha agung kepada Kesatuan Ulama Muslimin sedunia, ataupun kita sebut sebagai Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin. Jadi ini merupakan himpunan ketah kerja, dan juga ada juga artikel-artikel yang dimuatkan di dalam laman rasmi Syekh sendiri, yang kita boleh akses sebenarnya di dalam internet. Dan tadi soalan moderator bertanya mengenai apakah yang mendorong untuk saya menterjemah himpunan artikel dan juga khutbah ini. Dan mungkin banyak faktor juga, dan ialah sudah tentu kita ni sebagai pelajar aliran agama lah terutama sekali macam saya ni, pada bila kita dah habis tahun akhir tu, kita masa tu kita sedang mencari-cari apa benda ataupun perkara yang boleh kita sumbangkan ataupun benda yang boleh kita gunakan untuk maksudnya ilmu yang kita dapat sepanjang kita belajar tu, bagaimana untuk kita menyebarluaskan, dan juga sebenarnya dia adalah satu memarasah ataupun satu latihan untuk kita menilai sejauh mana kefahaman kita dan juga sejauh mana kita punya kita katakan penguasaan kita dalam terutama sekali dalam konteks ni ialah dalam bahasa Arab tu sendiri, yang merupakan kita tahu ia adalah bahasa ilmu pengetahuan, ia adalah bahasa yang mana banyak karya-karya besar dan juga ilmu-ilmu yang kita katakan yang masih banyak lagi belum diteroka ataupun diterjemah ke dalam bahasa kita. Jadi bila mana kita lihat perkara-perkara tersebut, maka saya pada mulanya saya tidaklah katakan berhasrat untuk menghasilkan dalam bentuk buku. Kita hanya masa tu kita just masa tu saya ingat lagi saya mulakan dengan saya post di Blogspot dulu, zaman Blogspot dulu. Saya post di Blogspot
satu dulu saya aktif, tak adalah aktif sangat, adalah sikit-sikit kita menulis, menterjemah sikit dalam blogspot tu. Kemudian bila saya tengok ada beberapa artikel yang sesuai untuk dijadikan sebagai tema Islam Agama Rahmah ini, maka pada ketika itu saya cuba untuk approach lah pihak Ilham Book. Saya pun tak ingat sama ada saya approach ataupun pihak Ilham Book saya approach. Tetapi pada ketika itu saya dimaklumkan pihak Ilham Books tu mereka berminat untuk menerbitkan buku saya ni. Kemudian bermula pada ketika itulah saya kita katakan cuba untuk mencari orang-orang yang boleh menyemak terjemahan saya. Maklumlah kita ni baru grad dan juga kita pun tak tahu sejauh mana ketepatan terjemahan kita dan seumpamanya. Maka alhamdulillah. Dan sebelum tu sebenarnya saya juga ada memohon keizinan melalui email kepada Syekh sendiri untuk saya melakukan terjemahan ini, dan alhamdulillah Syekh membalas email tersebut dan memberi keizinan, dan juga sangat saya katakan saya sangat kagum dengan Syekh apabila beliau katakan beliau tidak ingin sesin pun royalty, tetapi beliau mensyaratkan bahawa kalau sebarang bentuk royalty ataupun pulangan yang dapat perlu dikembalikan kepada kemaslahatan umum. Jadi saya pegang benda tu dan alhamdulillah setelah pihak Ilham Books membayar sedikit royalty kepada saya dan saya menunaikan hasrat yang diminta oleh Syekh sendiri untuk mendermakan kepada maslahat umum. Jadi saya rasa tu untuk permulaan lah untuk pusingan pertama ni. Okey, alhamdulillah. Ustaz ni sebenarnya tuan-tuan dan puan kalau nak tahu, Ustaz ni lepasan Jordan Ustaz lepasan daripada Universiti Yarmouk Ustaz yang apa yang saya baca lah sedikit tentang Ustaz ni adalah merupakan lepasan daripada Universiti Yarmouk Jordan. Memang salah seorang yang pelajar aktif lah di sana, insya-Allah. Jadi saya pun baru dapat Ustaz buku ni daripada Ilham Book. Percuma juga. Okey, mungkin salah satu wasiat daripada penulis lah. Subhanallah. Jadi Ustaz, alhamdulillah jelas lah tadi kan antara sebab yang Ustaz tulis ni mungkin salah satunya adalah untuk beri manfaat kepada orang lain jugalah, insya-Allah kan. Yang kedua Ustaz, kalau kita tengok, kalau kita ketahui bahawa kitab ni Ustaz pun dah bagi tahu tadi adalah merupakan daripada khutbah-khutbah daripada Dr. Ali Muhyiddin ni. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita tadi baru sedikit lah, baru kita nampak sedikit lah berkaitan Ustaz kata tentang penulis daripada negara Iraq dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh ceritakan terjemahan asal ataupun serba sedikit tentang latar belakang buku yang Ustaz tulis daripada sudut tajuknya, penulisnya dan sebagainya. Ustaz, silakan. Okey, baik. Seperti yang saya telah sentuh sedikit tadi, Syekh Ali Muhyiddin ni sekarang ni memegang jawatan Setiausaha Agung kepada Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia, yang kita tahu dan di Malaysia ini di Malaysia ini sangat makruf lah kesatuan ini yang pada asalnya diasaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah taala, di mana beliau sejak Syekh Yusuf Qaradawi menjawat jawatan presiden dulu lagi, beliau telah memegang ataupun antara pengasas dan juga pemegang amanah bagi kesatuan ini. Dan saya ingin menegaskan juga di sini bahawa Syekh Ali ini merupakan seorang yang kalau kata dalam bidang kewangan Islam itu sangat terkenal. Beliau memang menganggotai pelbagai badan-badan fatwa, terutama sekali dalam bidang perbankan Islam. Beliau ini memang terlibat dalam pelbagai lapangan dalam sektor kewangan Islam. Akan tetapi beliau ini juga aktif dalam kita katakan perkara-perkara yang bersifat pemikiran semasa, dan juga beliau sampai hari ini sangat aktif
menjawab persoalan-persoalan, memberikan fatwa-fatwa yang mana beliau yang saya boleh sentuh sedikit sebagai contoh. Bila berlaku pandemik COVID ni, beliau ada mengeluarkan fatwa-fatwa yang kita katakan sangat-sangat kita katakan kalau kita pertama kali sebagai penuntut ilmu dan juga orang awam, kita dengar tu sangat langka lah ataupun rare. Saya bagi contoh beliau pernah pada hari itu beliau katakan bahawa mereka yang tidak dapat ataupun tidak mampu menunaikan haji pada tahun ini, sebagai contoh yang kita sedia maklum pada musim haji yang lepas, pihak kerajaan Arab Saudi telah menghadkan kan orang luar tidak boleh menunaikan haji kerana COVID dan seumpamanya. Beliau Syekh Ali telah mengeluarkan satu fatwa yang boleh saya katakan sebagai fatwa kontemporari yang sangat-sangat berpijak di bumi nyata, di mana beliau katakan bila mana keadaan itu berlaku, maka mereka yang berniat ataupun berhajat untuk menunaikan haji ini, mereka adalah sangat baik jika mereka kita katakan memperuntukkan ataupun mengalihkan peruntukan yang sepatutnya yang dia nak guna untuk belanja haji kepada fakir miskin yang terjejas akibat pandemik COVID. Jadi di sini beliau mengambil kisah yang kalau kita sebagai orang awam kadang-kadang kita tidak selalu dengar tentang kisah ni yang beliau ceritakan di dalam sejarah salafus salih, di mana seorang ulama hadis Abdullah ibn al-Mubarak, beliau pada satu ketika dalam perjalanan ke Mekah dan beliau ternampak ada seorang anak kecil ataupun wanita lah pada ketika itu yang menangis dan wanita itu mengambil bangkai burung untuk dibawa balik ke rumah dan diberikan kepada ahli keluarga dia. Lalu di situ Abdullah ibn al-Mubarak beliau bertanyakan kepada wanita ataupun anak kecil tersebut mengapa berbuat demikian. Maka dikatalah mereka ni susah, tidak dapat makan selama beberapa hari dan seumpamanya. Lalu Abdullah bin al-Mubarak memerintahkan kepada pembantu beliau untuk memberikan separuh daripada perbelanjaan yang sepatutnya yang dia nak on the way nak pergi ke Mekah tersebut, berikan kepada keluarga tersebut. Lalu beliau kata ini adalah ibadat haji kita pada tahun ini. Maka kemudian mereka balik semula ke negara asal mereka. Maka melalui kisah ini Syekh Ali telah mengeluarkan fatwa dan juga gesaan beliau untuk orang-orang kaya yang kadang-kadang ada sebahagian daripada orang kaya ni yang terlebih mampu untuk menunaikan haji dan berhajat untuk menunaikan haji pada tahun ini, tetapi tidak mampu ataupun terhalang kerana halangan COVID dan seumpamanya. Maka beliau menyarankan untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi itu salah satu yang boleh saya sentuh mengenai Syekh ini. Dan beliau ini sangat saya katakan kita katakan ensiklopedik ataupun mutafannin, merupakan ilmuwan yang prolifik yang menguasai kalau kita katakan ilmu turas ataupun ilmu lama, ilmu klasik, dan juga beliau juga menguasai ilmu-ilmu dalam kita katakan dalam konteks sekarang ni contemporary, dari sudut realiti waqi' yang ada pada hari ini. Dan suka untuk saya sentuh juga Syekh Ali ni, beliau ada menggagaskan satu fiqh yang boleh saya katakan sebagai fiqh yang bersifat menyeluruh dan juga inklusif, di mana kita dulu sentiasa ataupun di Malaysia ni terutama sekali bagi yang biasa dan menuntut ilmu, kita dulu biasa dengan fiqh yang dipelopori ataupun dipopularkan kembali oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dari sudut fiqh aulawiyat, fiqh muazanat, fiqh maqasid dan seumpamanya. Tetapi Syekh Ali ni beliau telah melakukan satu kajian yang beliau cerita sendiri, di mana lebih kurang dalam 30 ke 40 tahun beliau melakukan kajian, dan beliau kajian itu beliau telah mengamati satu ayat di dalam suratul Hadid, di mana Allah menceritakan bagaimana Allah menciptakan besi, Allah menciptakan
surah Al-Hadid kita sedia maklum mengenai besi, dan di dalam satu ayat itu disebut tentang al-mizan. Jadi Syekh telah menggagaskan satu fiqh yang mana beliau telah kaji dan juga beliau meneliti satu ayat dalam surah Al-Hadid ini, dan beliau menggagaskan satu gagasan yang disebut sebagai fiqhul mizan. Dan untuk pengetahuan sidang penonton dan juga Ustaz Mustaqim dan mungkin sedia maklum bahawa fiqh al-mizan ini telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Ini saya tunjuk yang bahasa Arab lah ya. Fiqh al-mizan telah diterjemah oleh sahabat dan guru saya sendiri, Syekh Ustaz Fawaz Fadil. Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz ni kalau dalam buku ni pun ada beliau sebagai penyemak lah ya, bagi buku Islam Agama Rahmah ni. Jadi kalau kita lihat sebenarnya penulisan Syekh ni beliau sangat banyak menekankan tentang fiqhul mizan ini, yang mana beliau katakan bahawa fiqhul mizan ini sebagai parameter ataupun dawabit, ma'yar untuk memahami Quran dan juga sunnah, dan juga kita mengetahui tentang titik perselisihan pandangan ataupun percanggahan pendapat, di mana beliau menyatakan bahawa antara perkara ataupun masalah yang beliau lihat terutama sekali dalam kalangan penuntut ilmu dan juga dalam bidang syariah Islamiah ini, ikhtilalul mizan ataupun ketempangan dalam meletakkan neraca-neraca yang betul pada tempat yang sebetulnya, menyebabkan kadang-kadang bila mana berbincang, bila mana berdiskusi, berdebat dan seumpamanya, lari jauh, mencapah jauh. Kita sepatutnya bincang kita katakan isu yang utama, tetapi yang terjadi ialah perkara yang lain, ataupun dibincangkan meleret, tidak fokus kepada mahallun niza' ataupun point of argument, titik perselisihan pandangan itu. Jadi saya kira ini adalah satu perkara yang penting, dan juga saya juga sarankan dan juga saya nak promote sikitlah maksudnya di samping baca yang Islam Agama Rahmah ni, boleh dapatkan juga Fiqhul Mizan yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh pihak Telaga Biru, dan juga saya rasa pihak Ilham Books pun ada jual juga kalau tak silap. Okey. Jadi saya rasa untuk kita katakan pengenalan ataupun Syekh Ali itu sendiri, saya rasa dalam masa yang singkat ini tak cukuplah untuk kita cerita semuanya, tapi cukuplah untuk saya cerita apa kita katakan latar belakang dan juga dari sudut ilmiah, keilmuan beliau, dari sudut kita katakan kesarjanaan beliau, saya rasa sangat-sangat prolific lah, dan juga seorang ulama yang mungkin belum lagi popular di sisi masyarakat Malaysia, dan juga saya rasa belum lagi banyak penulisan-penulisan beliau diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Dan selain fiqh mizan tadi, saya juga ada melihat Syekh menulis dalam kalau dalam perbankan tu memang banyaklah beliau tulis pasal fiqhul bunuk, tentang fiqh perbankan. Beliau ada satu kita katakan ensiklopedia, Haqibatut Talibul Ilm Al-Iqtisad, satu gagasan ataupun ensiklopedia bagi penuntut ilmu dalam bidang ekonomi dan perbankan Islam. Dan satu lagi sebelum saya serahkan semula kepada moderator, beliau ada mentahqiq ataupun melakukan tahqiq kepada satu kitab yang penting, karya Al-Imam Al-Ghazali, dan kita sedia maklum dalam di rumpun Nusantara ini, Imam Ghazali ni memang sangat kita katakan prominent lah di Malaysia ni. Beliau telah mentahqiq karya Imam Al-Ghazali ni, dan dikhabarkan mengambil masa lebih kurang 35 tahun, kalau tak salah saya. Satu karya yang diberikan ataupun tajuknya ialah Al-Wasit, Al-Wasit, karya dalam bidang fiqh oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi saya serah semula kepada moderator.
Okey, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Sangat syarat dengan ilmu kalau kita tengok penulis ni, kalau kita dengar lagi rasa macam ya Allah kan. Sangat hebatlah. Sebab kalau saya tengok, saya baca daripada buku Ustaz ni sendiri, penulis ni sendiri PhD dia dalam bidang syariah Ustaz. PhD dia bidang syariah di Universiti Al-Azhar Mesir kan. Sangat, kalau memang orangnya memang kepakaran beliau tu memang kepakaran dalam bidang syariah lah. Sangat-sangat sesuai lah kalau kita nak tengok perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz. 193 muka surat, buku yang Ustaz dah, kalau kita tengok dalam ni lah, 193 muka surat. Kalau kita tengok pada pendahuluan buku ini yang telah dibukukan ini, pada muka surat kedua itu kita dah dapat lihat, banyak perkataan rahmah, bukan banyak, tentang rahmah tu kan, tentang rahmah. Pada bab penulis ni telah disentuh mengenai rahmah. Islam sebagai agama rahmah, Islam sebagai rahmah. Lebih dari 300 kali Allah ulang-ulang kalimah ni dengan pelbagai jenis, dengan pelbagai bentuk. Kita selalu dengar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu selalu dengar. Tapi sebenarnya banyak lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sentuh cerita tentang rahmah ni. Oleh itu Ustaz, kami nak tanya kepada Ustaz, pada zaman kini, zaman moden inilah, kita nak lihat dari sudut negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia, adakah masih wujud sifat rahmah di negara kita ni? Bagaimana kalau pandangan Ustaz lah, Ustaz tengok kan, sebab kalau kita tengok ini, kita dapat lihat daripada mata penulis, mungkin daripada Ustaz sendiri yang telah menterjemahkan kitab-kitab ni, yang Ustaz boleh kongsikan kepada kami. Silakan Ustaz. Baik. Jadi soalan moderator dia terlalu besar sebenarnya kita nak bincang dalam tempoh yang singkat ni, dan juga ialah dia perlukan kepada spesifik ataupun kes lah kalau nak bicara soal rahmah dari sudut konsep, saya rasa semua orang sudah lali dan juga sudah biasa dengar kan. Tapi bila kita nak melihat dari sudut praktikal dan juga sebenarnya apabila kita membaca ataupun membicarakan soal kerahmatan, soal kita katakan kasih sayang, sebenarnya benda-benda ni adalah satu, kita katakan fitrah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam hati setiap daripada kita ini sifat kasih sayang, sifat toleransi, sifat tolak ansur, dan juga menyukai perkara-perkara yang bersifat rahmah ini. Dan saya mungkin tuan-tuan yang ada terbaca ataupun membaca karya ini ada lihat dalam kata pengantar yang sebenarnya pada ketika itu saya alhamdulillah berjaya mendapat kata pengantar dari YB, kalau sekarang YB lah, Dr. Mazli Malik. Pada ketika itu beliau merupakan pensyarah di UIA. Jadi di sini betul dalam kata pengantar ini beliau menyatakan bagaimana kita hendak keluar ataupun kita nak meloloskan diri daripada dua kutub ekstremisme tadi kan, iaitu satu ekstremis dari sudut dalam pengantar ini beliau menggunakan istilah para tirani yang zalim, ekstremisme dari sudut para penguasa diktator yang zalim, dan juga ekstremisme pemberontak di atas nama agama. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana kita hendak mencari jalan tengah ataupun menjadi kita katakan yang tidak cenderung kepada salah satu bentuk ekstremisme tadi. Antaranya yang boleh kita katakan adalah kita melihat kembali, menelusuri kembali dari sudut konsep dalam Islam yang sebenar-benarnya, ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yang tidak kita katakan dicemari oleh kita katakan yang tadilah kefahaman-kefahaman yang melampau, kefahaman yang keras, kefahaman yang kita katakan menyeleweng ataupun yang tidak berpandukan kepada metodologi syariah Islamiah ataupun ilmu yang betul. Jadi apabila kita bercakap soal ini, saya lihat dalam penulisan Syekh ni
suka untuk saya menyentuh sedikitlah bagaimana Syekh telah membawa satu gagasan yang boleh saya katakan sebagai gagasan rahmatan lil alamin. Dan ini mungkin kalau pendengar ataupun penonton yang melihat live pada ketika ini mungkin kita katakan dulu ataupun pada 2-3 tahun kebelakangan ini gagasan rahmatan lil alamin ni pun ada dislogankan, diretorikkan oleh sesetengah pihak akan tetapi sebenarnya perkara ini sudah ada sebelum kita katakan retorik ataupun slogan-slogan ini dilaungkan. Sebenarnya sudah ada nilai-nilainya dan juga step-stepnya sudah ada digariskan di dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya. Dan kalau boleh saya sentuh sedikit di mana Syekh di dalam penulisan beliau dalam bab 1 ni mengenai dialog dan juga nilai-nilai toleransi dalam Islam. Jadi di sini dalam penulisan ini Syekh menyatakan antara objektif penulisan beliau ialah untuk mencapai perkongsian hidup. Kita katakan ta'ayush as-silmi yang sejahtera serta kebahagiaan dan rahmat buat sekalian alam. Jadi di sini kita lihat sangat menarik Syekh di dalam penulisan ataupun bab ini beliau menyatakan konsep dialog ataupun prinsip toleransi ini bertitik tolak daripada beberapa kita katakan step ataupun beberapa langkah. Yang pertama konsep ta'aruf iaitu yang kita sebut di dalam Al-Quran li ta'arafu itu di mana Allah menciptakan manusia ini pelbagai kaum, pelbagai kabilah, pelbagai puak, pelbagai ideologi juga supaya li ta'arafu. Jadi di situ membawa isyarat kepada bagaimana kita ni sepatutnya step pertama itu kadang-kadang sebahagian daripada kita bila mana berlakunya krisis ataupun berlakunya percanggahan, perbezaan dan seumpamanya, step pertama itu pun tidak settle lagi. Kita tak ta'aruf dulu. Kita tidak saling mengenali. Kita tidak melihat apa yang dibawa, adakah kerana salah faham, adakah memang betul ataupun dia nak provoke dan seumpamanya. Jadi di situ bila mana kita memahami, mengenali antara satu sama lain, maka di situ akan membawa kepada step yang seterusnya iaitu ta'amul ataupun saling berinteraksi, saling bertukar-tukar pandangan. Jadi di situ pun kita lihat dalam realiti kalau kita tengok sekarang ni dalam situasi kita banyak duduk di rumah dan kita banyak berinteraksi melalui laman sosial kita terhalang untuk berinteraksi secara fizikal, secara berdepan. Maka kadang-kadang kita lihat nilai-nilai yang universal ataupun nilai-nilai yang baik itu kadang-kadang tidak dipraktikkan. Kita lihat macam contohnya dalam media-media sosial orang menulis sesuka hati, komen sesuka hati, ataupun mencaci maki, melabel-label orang dan seumpamanya. Maka di situ kita lihat bagaimana sepatutnya nilai rahmat itu dipraktikkan dan juga kita katakan bila kita berinteraksi di media sosial ataupun di alam maya itu sepatutnya kita punya kita punya interaksi itu juga janganlah kita katakan bersifat dalam dua muka kan. Di alam maya lain kita punya perangai, depan-depan lain pula. Ada orang kadang-kadang di alam maya ni dia sangat lantang, sangat kita katakan dia ni sangat kita katakan cakap tu memang main lepas ni kan. Tapi bila jumpa depan-depan menikus. dia tak boleh nak menyuarakan apa yang dia berdegar-degar tadi kan. Jadi itu juga kita perlu lihat dari sudut sejauh mana interaksi kita itu bersifat benar-benar berada di atas landasan yang baik, akhlak yang betul. Jadi kemudian selepas ta'amul tadi datanglah ta'awun iaitu saling bekerjasama. Saling bekerjasama dan kerjasama ini dalam konteks bekerjasama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam bentuk kebaikan dan juga ketakwaan, dan juga yang akhir sekali saling melengkapi takamul iaitu setiap orang saling
memberikan ataupun kita katakan melengkapkan antara satu sama lain. Tidaklah kita ni terlalu mendabik dada. Kita ni adalah seorang yang mengetahui semua perkara, orang lain tidak tahu. Kita ni sahajalah yang memegang kunci-kunci kebenaran ataupun kunci syurga. Orang lain semua adalah ahli neraka. Jadi itu bukan prinsip agama ataupun rahmatan lil alamin yang digariskan oleh Al-Quran. Jadi kemudian di dalam penulisan ini juga ada beberapa garis panduan yang saya kira sangat penting untuk kita faham apabila kita berinteraksi ataupun kita katakan bermuamalah antara satu sama lain. Antaranya beliau di sini menggariskan beberapa garis panduan perkongsian ataupun ta'ayush antara manusia ini, dan saya suka melihat bagaimana Syekh mengembalikan kita kepada perkara asas yang patut kita iktiraf ataupun patut kita tekankan, iaitu semua manusia ini lahir daripada arham ataupun daripada rahim yang satu, iaitu kita katakan arham basyariah ataupun daripada Adam. Kullukum min Adam. Setiap daripada kita ini daripada Adam. Jadi tidaklah bila mana kita memahami konsep atau prinsip ini, maka kita tidaklah akan menindas orang lain. Kita tidak akan bersikap double standard kepada orang lain. Kita ni tidaklah bersikap kita katakan suka-suka mencaci maki ataupun merendah-rendahkan orang lain kerana kedudukan dia, kerana status sosial dia, kerana kehartaan dia, harta benda dia dan seumpamanya. Maka bila mana kita faham prinsip-prinsip asas ini, jadi di situlah sepatutnya apabila seorang muslim yang baik, yang betul-betul mengamalkan agama dia, bila mengetahui ataupun menghayati prinsip-prinsip garis panduan ini, maka saya kira ini adalah satu kita katakan formula ataupun prinsip yang berkesan untuk mewarnai ataupun memperbaiki interaksi antara sesama kita. Kemudian Syekh juga menekankan tentang karamah insaniah. Jadi ini kemuliaan insan ini adalah satu nilai yang sangat kita katakan sangat utama di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam di dalam suratul Isra. Kemudian tentang prinsip ataupun nilai universal ataupun nilai sejagat. Jadi di sini juga merupakan perkara-perkara yang saya rasa perkara basic yang kadang-kadang kita ni terlepas pandang ataupun kita ni tidak titik beratkan dia, kan? Macam kita bagi contoh tadi tentang akhlak. Jadi akhlak ini adalah satu perkara yang universal, yang kita katakan akhlak tidak membuang sampah merata-rata, akhlak tidak mencaci maki orang lain, tidak merendah-rendahkan orang lain. Jadi ini adalah prinsip ataupun nilai universal sejagat yang sepatutnya setiap daripada kita, tak kira kita ni muslim ke tak muslim ke, kita bersepakat pada perkara tersebut. Maka kalaulah bila mana berlakunya mungkinlah kadang-kadang perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, perbezaan pendekatan, perbezaan dari sudut sokongan kita kepada mana-mana parti ataupun dari sudut politik, kecenderungan kita dan seumpamanya, tidak sepatutnya menyebabkan kita ni melanggar, menyondol prinsip-prinsip akhlak yang universal tersebut. Maka ini juga perkara yang kita katakan sangat penting dan ditekankan oleh Syekh di dalam karya beliau. Jadi saya rasa banyak lagi lah kalau kita boleh kongsikan dalam buku ini, dan dalam tajuk ataupun bab pertama ni saya kira sangat penting untuk tuan-tuan baca, dan juga sebenarnya Syekh juga bukan sekadar meletakkan itu sebagai garis panduan itu secara kita katakan kosong, secara terawang-awang, tetapi beliau juga turut memberikan contoh-contoh di dalam lipatan sejarah, di mana beberapa kita katakan contoh-contoh di dalam sirah sendiri, bagaimana konsep ataupun nilai rahmat ini diaplikasikan oleh salafus salih dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa tu je kot untuk jawab secara ringkas.
Okey, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok tadi Ustaz pada awal tadi Ustaz sentuh antara benda yang kita nak dapat realisasikan konsep rahmatan lil alamin itu dengan kita membawa 4 perkara iaitu ta'aruf, ya, ta'aruf iaitu saling mengenali, yang kedua ta'amul iaitu saling berinteraksi, yang ketiga ta'awun saling bekerjasama, dan yang keempat takamul iaitu saling melengkapi. Ini adalah antara poin penting lah untuk kita nak realisasikan konsep rahmatan lil alamin khususnya untuk negara kita, insya-Allah negara Malaysia. Jadi Ustaz, kita ada satu soalan ni daripada penonton kita, iaitu daripada tuan Ustaz Tuan Syakir Mikail. Beliau menanyakan, kalau kita orang Islam tak amalkan apa yang Allah tetapkan seperti hukum hudud, undang-undang Islam, adakah kita ni dikira sebagai mengubah sistem Islam yang telah rahmah kepada seluruh umat? Silakan Ustaz. Baik. Soalan pasal ni pasal hudud dan undang-undang Islam. Jadi saya kira sebenarnya soalan ni pun saya pun tak pasti bagaimana nak nak menghalakan soalan ataupun nak menjawab soalan ini. Tapi saya sedikit saya sebenarnya ada menulis sedikit tentang isu macam yang disebut oleh soalan tadi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut perundangan ataupun kalau di Malaysia ni hudud undang-undang Islam dan sebagainya ini kadang-kadang selalu menjadi kegemaran untuk dibincang oleh kita katakan masyarakat kita ataupun netizen kita sendiri. Jadi saya rasa untuk menjawab soalan berkenaan hudud atau perundangan Islam ini, saya tidaklah ingin menyentuh secara spesifik aspek undang-undang ataupun hukum hudud terutama sekali, tetapi suka untuk saya membawa kepada satu kita katakan sebenarnya bila mana kita ini sepatutnya melihat sesuatu perkara ataupun apa sahaja isu semasa ataupun perkara-perkara yang berlaku di dalam kehidupan seharian kita, di dalam negara kita, dalam konteks politik, dari konteks sosial, ekonomi dan seumpamanya, kita sepatutnya melihat dari sudut gambaran yang besar ataupun kita sebut sebagai big picture. Dan inilah yang sebenarnya yang saya tekankan, yang saya ambil daripada poin tadi tu tentang manzumah ataupun gagasan itu, dan kita lihat dari sudut fiqh yang lebih luas, bukan sekadar kita memfokuskan ataupun kita hanya melihat, mengambil berat, menitik beratkan aspek-aspek yang kita katakan yang tidaklah terlalu terlalu utama ataupun tidak terlalu besar sebenarnya. Dan kalau kita lihat dalam konteks tadi perundangan ataupun hudud tadi, sebenarnya isu tersebut sudah banyak dibicarakan dalam forum-forum ataupun wacana-wacana yang berkaitan perundangan, dan kalau nak cerita tentang undang-undang ini, dia akan bersangkut paut banyak berkait dengan perkara-perkara lain, kan, dari sudut undang-undang sivilnya, undang-undang syariah dan seumpamanya. Dan saya pun sendiri bukanlah seorang yang ahli dalam bidang ni. Jadi saya rasa untuk kita stick kepada perbincangan kita tentang kerahmatan Islam ini, kita melihat bagaimana di dalam buku ini sendiri Syekh menekankan bahawa Islam itu sebelum datangnya hukuman-hukuman, sebelum datangnya undang-undang itu, Islam membawa satu bentuk kita katakan pendidikan, satu bentuk pendidikan. Saya boleh lihat sebagai contoh apabila Syekh membicarakan soal Khawarij, ataupun dalam kalau tuan-tuan ada buku ni, dalam bab yang kedua tentang terorisme, tentang al-irhab. Jadi di sini menarik, di mana apabila Syekh menyatakan bahawa asal ataupun beliau katakan dari sudut perbincangan ataupun perbahasan fiqh,
al-irhab ataupun terorisme ini boleh dihukum ataupun dijatuhkan hukuman al-hirabah ataupun boleh juga dijatuhkan hukuman al-bughah. Al-hirabah tadi kalau dia kalau dia mengangkat senjata. Kemudian kalau al-bughah ni sama juga kalau dia melakukan pemberontakan ke atas pemerintah ataupun kerajaan yang sah. Jadi di situ Syekh kata memang betul ada peruntukan hukuman dia di dalam syariah Islam, akan tetapi saya suka untuk menarik pendengar dan juga mungkin saya tak pastilah boleh tak menjawab persoalan tadi. Beliau fokus untuk berbanding fokus kepada hukuman tadi, beliau fokus untuk melihat dari sudut diagnosis, dari sudut bagaimana terorisme itu boleh muncul dan juga bagaimana untuk membantras terorisme itu sampai ke akarnya. Jadi di sini kita lihat antara perkara yang menarik yang boleh kita pelajari daripada penulisan Syekh ini, beliau menyatakan bahawa antara perkara yang penting untuk membantras terorisme ini bukan sekadar dengan hukuman-hukuman tadi, dan hukuman tu memang ada peruntukan di dalam undang-undang, tetapi yang lebih penting adalah dari sudut pendidikan. Jadi di sini saya lihat dalam muka surat 110, bagaimanakah merawat penyakit terorisme ni. Jadi di sini beliau menyatakan aspek pertama yang perlu ditekankan adalah aspek menyebarkan budaya rahmah. Dan kita lihat antara yang kita buatlah usaha kita, kita membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan rahmah dan juga bagaimana kita nak praktikkan dalam kehidupan semasa. Kemudian kita mengelakkan daripada terjerumus dalam sebarang bentuk pelampauan ataupun kita katakan radikalisme, dari sudut sama ada melampau dari sudut pemikiran ataupun melampau dari sudut tindakan kita sendiri. Kadang-kadang kita ni terlalu bersikap reaktif kan. Bila mana berlaku sesuatu isu terus nak membakar sentimen, terus nak menyerang secara melulu tanpa kita melihat apakah punca perkara tersebut berlaku, tanpa kita semak kadang-kadang betul ke tak naratif yang dibawa tersebut. Jadi di sini Syekh menekankan itu aspek yang pertama, dan yang kedua beliau menekankan aspek pendidikan. Jadi ini juga penting melalui sekolah, keluarga, didikan ibu bapa itu terutama sekali, dan juga menyebarkan budaya-budaya yang positif, nilai-nilai baik, kasih sayang dan seumpamanya. Dan yang terakhir sekali barulah di dalam tu Syekh menyatakan terorisme itu boleh dikekang, dibantras melalui aspek perundangan. Dan ialah macam soalan tadi, dia sebenarnya tidak terhad kepada hudud sahaja, dan kita sedia maklum bahawa hudud ini adalah had. Had ini maksudnya telah ditetapkan dia punya hukuman dia di dalam Al-Quran, kan? Dan juga nak kita katakan menjatuhkan hukuman had ini pun dia ada dia punya syarat-syarat yang ketat. Dia ada dia punya kita katakan sebab-sebab dia ada syarat-syarat dia, dan kita biasanya saya melihat penulis-penulis ataupun sarjana-sarjana sekarang ni, mereka apabila bicara soal hudud ini, mereka tidaklah terlalu kita katakan menyempitkan hanya kepada aspek tadilah kita katakan hanya kita katakan hukuman ataupun syariah Islam atau perundangan Islam itu hanya hudud, tetapi sebenarnya hukuman-hukuman ta'zir itu sebenarnya adalah sebahagian daripada syariah Islam, perundangan Islam, dan juga hukuman yang pelbagai tadi. Tetapi yang mungkin boleh saya tekankan tadi, perkara asas yang paling utama yang perlu kita tekankan sebenarnya dari aspek kita menanamkan nilai-nilai yang baik, yang rahmat ini kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan juga kita sebarluaskan apa sahaja perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai rahmat dan kasih sayang ini
supaya ianya memenuhi segenap lapangan kehidupan kita, dan juga dia memenuhi kita punya ruang-ruang media sosial yang ada pada ketika ini. Jadi saya minta maaf lah kalau tidak dapat menjawab secara spesifik. Okey, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Saya kira itu menjawablah ya persoalan daripada Al-Fadhil Tuan Syakir sebentar tadi. Okay, Ustaz, saya rasa ni soalan yang terakhir lah untuk kita bincangkan. Saya rasa ini penting tak soalan ni sebab dia sangat berkait dengan perbincangan kita Islam sebagai agama rahmah. Okey, Ustaz. Kalau kita tengok, Ustaz, saya terbaca sendiri dalam buku yang Ustaz terjemahkan ni, Islam sebagai agama rahmah ni, ada satu bab, satu sub tajuk iaitu yang menceritakan tentang sunnah tadafu', iaitu pententangan, sunnah pertentangan. Terkejut saya baca tu, saya terkejut sikit lah sebab first time dengar bagaimana Islam mengawal dan menggaris prinsip-prinsip untuk memerangi seseorang, sedangkan Islam itu dikenali sebagai agama rahmah. Ustaz, silakan Ustaz. Pada tafadhal. Baik. Jadi dia sebenarnya isu tentang peperangan, tentang jihad dan seumpamanya ini, sebenarnya dia ada dia punya perbahasan dia dalam disiplin ilmu fiqh, terutama sekali memang ada perbahasan tentang jihad. Dan kita sedia maklum ada satu karya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan fiqhul jihad, dan di dalam itu beliau hendak menggesa dan juga membawa kefahaman yang sebenar-benarnya tentang jihad ini. Dan saya rasa buku itu penting juga untuk kita telaah, dan juga mungkin kalau boleh nanti pihak masjid ataupun pihak Ilham Books menjemput penterjemah sendiri, Fadil Ustaz Fawaz. Beliau ada menterjemah sebenarnya buku fiqh jihad tersebut. Jadi saya rasa memang sangat penting buku tersebut untuk kita memahami apakah bentuk-bentuk ataupun kefahaman yang sepatutnya yang kita tekankan ataupun kita fahami berkaitan dengan jihad itu. Jadi soalan yang ditanya oleh moderator tadi tentang sunnatut tadafu'. Dan sebenarnya sunnah tadafu' ini Syekh Ali dan juga beberapa sarjana yang lain apabila mereka membicarakan soal sunanul kaun ataupun tentang sunnatullah, hukum alam. Hukum alam ini sebenarnya menarik, dan juga sebenarnya fiqhus sunan ataupun kefahaman tentang hukum-hukum alam sunnatullah ini sebenarnya telah dibicarakan dalam banyak karya para ulama kita, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga ada menyentuh soal ini apabila beliau menggagaskan atau menggariskan fiqhus sunan ini dalam salah satu gagasan fiqhul hadarah ataupun fiqh ketamadunan. Yang ni menarik juga, Syekh Qaradawi menggariskan beberapa fiqh ketamadunan yang perlu dikuasai oleh seseorang yang ingin bergelumang dalam kita katakan isu-isu ataupun permasalahan terkini. Antaranya beliau menyebut dalam fiqh tamadun ni perlu menguasai fiqhul aulawiyat, fiqhul muwazanat, kemudian fiqhul maqasid dan juga fiqhus sunan. Fiqh sunan ini dan sebenarnya sebelum sunnatul tadafu' ini Syekh menyentuh tentang sunnatul ikhtilaf, tentang hukum alam ataupun kita katakan sebagai kita ni sebagai manusia ini memang akan berlakunya ikhtilaf, perbezaan tentang perbezaan kefahaman, perbezaan pandangan, perbezaan warna kulit dan seumpamanya. Dan ini adalah kita katakan sebagai fitrah seorang makhluk Allah yang dijadikan ataupun diciptakan pelbagai bentuk, pelbagai rupa dan seumpamanya. Dan yang kedua, sunnatul tadafu' ini adalah satu undang-undang ataupun hukum alam yang mana apabila kita berinteraksi macam biasalah, bila mana kita berinteraksi dengan sesama makhluk, terutama dalam konteks kita sebagai manusia, maka akan adalah kita katakan berlakunya pertembungan, berlakunya tetapi
di dalam at-tadafu' ini sebenarnya bukan pertembungan. Dia sebenarnya kalau nak terjemah dia, itulah saya pun bila nak terjemah tu saya masa tu agak kita katakan susah nak cari perkataan yang sesuai dalam bahasa Melayu. Jadi kalau rakan-rakan yang melihat ataupun yang membaca buku ini, kalau boleh mendatangkan terjemahan yang lebih sesuai, mungkin saya sangat hargai, dan insya-Allah kita akan semak balik kalau inilah, kalau berhasrat untuk mencetak lagi lah buku ni. Jadi di sini saya sebut, saya terjemahkan sebagai pertentangan, tetapi bawah tu saya juga membawa beberapa terjemahan yang lain, antaranya menolak, mendorong, membela, dan juga bertentangan. Jadi di sini kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran, bila mana Allah SWT membicarakan soal at-tadafu' ini, dalam contohnya dalam suratul Hajj, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum, dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya la huddimat, nescaya akan runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja dan tempat-tempat sembahyang. Jadi di sini kita lihat apabila sunnatut tadafu' ini difahami secara lebih luas, sunnah pertembungan ataupun pertentangan tadi, maka di situ sebenarnya dia tidaklah kita katakan membawa kefahaman yang kontra kepada nilai rahmat Islam itu, tetapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah membawa ataupun menggunakan kalimat ad-difa'. Difa' ini kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, merupakan kata kita katakan kata terbitan bagi perbuatan kita membela ataupun kita mempertahankan diri, kan. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang masuk pertandingan silat ke taekwondo dan seumpamanya, dipanggil ad-difa' anin nafs, kan. Dia mempertahankan diri dia. Jadi di situ dilihat bahawa di dalam Al-Quran jelas menyatakan bahawa pensyariatan jihad itu sendiri sebenarnya udhina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, kan. Di mana Allah mengizinkan berlakunya perang kerana berlakunya kezaliman, kerana dizalimi. Jadi di situ bila mana kita faham sunnatut tadafu' ini, dia tidaklah bercanggahan ataupun berlawanan dengan nilai rahmat Islam itu sendiri. Dia sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya untuk melindungi kita katakan penduduk yang tidak bersalah, orang-orang tua, wanita, kanak-kanak dan seumpamanya, daripada diserang oleh pada ketika itu musuh Islam lah, ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini jelas di dalam penulisan Syekh tadi, beliau menyatakan bahawa sunnah tadafu' ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang yang menzalimi umat Islam. Maka di situ kita sedia maklum di dalam sejarah Islam, bila mana berlaku futuhat Islamiah, pembukaan negara-negara Islam dulu, kan, empayar-empayar ataupun negeri-negeri lain, bila mana dibuka tu, bukannya terus umat Islam kita katakan menyerang secara membabi buta, kan. Dan untuk berperang tu sendiri ada disiplin yang Allah tetapkan secara khusus. Jadi perang itu bukannya the first choice, tetapi dia adalah last choice, kan. Setelah mula-mula kena dakwah, kena mereka berutus surat, berbalas-balas surat, dan juga menghulurkan perdamaian, ataupun kita katakan kalau dulu dalam istilahnya bayar jizyah dan seumpamanya. Maka jika tidak disahut ataupun mereka enggan untuk menyambut kedamaian yang dihulurkan oleh Islam, maka barulah pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan, mengizinkan mereka berjihad. Akan tetapi jihad itu juga kita perlu fahami dengan baik, dengan betul, kan. Dia punya disiplin dia. Sebenarnya dalam fiqh jihad Syekh Qaradawi tadi yang saya sebut tadi, ada disentuh secara panjang lebar. Fiqh jihad ni kalau dalam terjemahan, kalau tuan-tuan pernah tengok terjemahan dia,
dia memakan 1000 muka surat kalau tak silap saya. 1000 muka surat. Itu tentang fiqh jihad. Jadi dia bukannya kita faham secara surface kan, bukannya hanya kita lihat umat Islam ni ganas, teroris dan sebagainya, tetapi fiqh jihad itu sendiri dia ada fiqh yang khusus, yang tidak hanya difahami dalam bentuk jihad bersenjata, tetapi lebih luas konsep jihad itu sendiri. Jadi saya rasa itu saja kot yang boleh saya sentuh berkaitan dengan sunnatul tadafu' tadi. Dan kalau kita lihat di dalam buku ini, Syekh juga menggariskan beberapa prinsip asas ataupun maqasidus syariah yang boleh kita fahami apabila kita berbicara soal sunnatul tadafu' tadi. Jadi kalau tuan-tuan boleh ataupun berkesempatan untuk mendapatkan buku ini, boleh bacalah di dalam buku tersebut. Jadi itu saja kot. Okey. Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas perkongsian ataupun di atas jawapan-jawapan yang diberikan kepada Al-Fadil Ustaz kepada kami semua. Alhamdulillah banyak Alhamdulillah banyak juga kami dapat pada malam ni saya berkaitan dengan penulisan Dr. Ali Muhyiddin ni, yang mana yang diterjemahkan oleh Ustaz Furqan Abdullah. Subhanallah, anda boleh dapatkan buku ni di Ilham's Book di Nilai. InsyaAllah antum boleh dapatkan di sana. Di sana ada lagi banyak, saya baru dah pergi semalam, banyak lagi stok buku ni, insyaAllah boleh dapatkan di sana insyaAllah. Jadi Ustaz, saya rasa itu saja kita punya diskusi ataupun bicara buku Iqra' anjuran Masjid Datuk Kana Petra dengan kerjasama Kelab Buku Nilai dan Ilham's Book. Kami ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada Kelab Buku Nilai dan Ilham's Book kerana sudi bersama-sama kita dalam menganjurkan program bicara buku Iqra'. Dan saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Furqan Abdullah sudi menerima jemputan kami untuk membicarakan, untuk membedah buku Islam Agama Rahmah ini. Dan saya ucapkan juga jutaan terima kasih kepada tim media masjid, Tuan Imam Andi, Encik Sofian, Encik Azrul yang bertukar lumus lah nak menjayakan program ni, walaupun mereka di belakang tabir, tapi tanpa mereka maka program kita pasti akan ada sedikit kekurangan di situ. Itu saja, maaf di atas segala kekurangan. Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton dan pendengar-pendengar kita di Facebook Masjid Datuk Kana Petra, Kelab Buku Nilai dan Ilham's Book. InsyaAllah saya tangguhkan sesi bicara buku Iqra' pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.